Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Joy Dayusof. Saya mengajar Sains Tahun 4 dan buku teks ini sebagai panduan kita bersama. Hari ini kita nak belajar tentang cahaya. Kita lihat minggu lepas kita belajar sifat cahaya, pergerakan cahaya, bergerak lurus dan kejelasan bayang-bayang objek. Hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, dah bersedia? Apa yang adik kecil ni buat? Takutnya. Nampak? Dia takut dengan bayang-bayang kan? Mesti kamu pun pernah main dengan bayang-bayang kan? Hari ni kita nak cerita tentang bayang-bayang. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Kita lihat di sini. Kenapa ya saiz bayang-bayang berubah? Kamu lihat? Objek yang sama tapi kamu lihat. Kenapa di sini bayang-bayangnya hanya kecil? Manakala saiz bayang-bayang di sebelah sini adalah besar. Kenapa dia jadi macam ni ya? Sedangkan objeknya adalah sama. Misteri ni. Jom kita tengok. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Ada dua. Apakah faktor tersebut? Jom kita tengok. Yang pertama adalah jarak antara objek dengan sumber cahaya. Ni objek, ni sumber cahaya. Jarak antara objek dengan sumber cahaya. Dan satu lagi, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang adalah jarak antara objek dengan skrin. Mana objek? Sini objek dan skrin. Jarak ni pun mempengaruhi saiz bayang-bayang. Kita tengok uji kaji berikut. Jarak. Yang pertama, faktor yang pertama jarak antara objek dengan sumber cahaya. Kamu lihat? Okey, kalau kamu perhatikan di sini, nampak sumber cahaya lampu slow di sini. Okey, sumber cahaya di sini. Okey, berbeza kedudukan dia kan, jarak dia kan. Bila cikgu letakkan dia dalam keadaan 20 cm. Dan satu lagi, cikgu letakkan jaraknya dekat sikit, 10 cm. Kamu perhatikan saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang adalah lebih kecil sekiranya lampu slow kamu lebih jauh daripada objek. Manakala jika kamu dekatkan lampu slow kamu dengan objek, bayang-bayang nanti akan terhasil lebih besar. Kita tengok di sini ya. Saiz bayang-bayang untuk sebelah kiri ni, saiz bayang-bayang lebih kecil apabila jarak sumber cahaya dan objek bertambah jauh. Nampak? Manakala sebelah sini kamu lihat bayang-bayangnya. Saiz bayang-bayang lebih besar apabila jarak sumber cahaya dan objek berkurang. Semakin dekat ni, semakin besar dia punya saiz bayang-bayang. Okey, kita lihat yang faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang yang kedua. Jarak antara objek dengan skrin. Okey, kamu lihat objek ni pula. Kalau tadi cikgu ubah kedudukan lampu suluh dengan objek. Tapi ini cikgu gerakkan kedudukan objek ni. Lampu suluh pada kedudukan yang sama. Kamu tengok bila cikgu letakkan objek dengan skrin rapat dekat ni 15 cm. Tengok apa jadi pada bayang-bayang dia kecil kan? Kamu tengok. Sementara kalau cikgu letakkan jauh jarak antara objek dengan skrin, ini menyebabkan bayang-bayang lebih besar. Nampak perbezaan dia? Saiz bayang-bayang lebih kecil apabila jarak objek dan skrin berkurang. Dekat objek dia kecil. Manakala untuk bayang-bayang yang lebih besar ni kamu lihat saiz bayang-bayang lebih besar apabila jarak objek dan skrin bertambah jauh. Lagi jauh, lagi besar dia punya bayang-bayang. Okey, seterusnya. Kita ingin belajar pula tentang satu lagi faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang pula. Kalau tadi kita tengok saiz bayang-bayang kan. Sekarang kita nak tengok kenapa bentuk bayang-bayang ni berubah. Nak tahu kan, kadang-kadang objek sama tapi bila kita suluh arah yang berlainan, dia berbeza bentuk dia. Kenapa? Jom kita tengok. Ada berapa faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang?
Ada dua juga. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang adalah orientasi objek. Macam mana objek itu? Objek yang sama. Bila kita dirikan atau kita letakkan dia secara melintang macam ni. Kita ubah orientasi kedudukan. Orientasi dia kita ubah. Dan satu lagi, faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang adalah kedudukan sumber cahaya. Kita tengok uji kaji. Faktor yang pertama dulu. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Yang pertama adalah orientasi objek. Kalau kamu perhatikan, silinder ni cikgu letakkan dia menegak. Kamu perhatikan, bila cikgu letakkan lampu sulur dekat sini, bayang-bayang terbentuk, bentuk macam ni. Manakala kalau cikgu letakkan dia melintang, tidur macam ni kan? Tidur dia. Tengok bayang-bayang yang terbentuk apa jadi? Berubah. Tadi kan objek yang sama tapi disebabkan kita mengubah orientasi objek tu tadi, bentuk objek pun berubah. Jadi, bentuk bayang-bayang berubah apabila orientasi objek diubah. Sekali lagi cikgu ulang, bentuk bayang-bayang berubah apabila orientasi objek diubah. Okey, seterusnya kita lihat faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Yang kedua iaitu, ni juga mempengaruhi bentuk dia, iaitu kedudukan sumber cahaya. Nampak dah? Lampu sulur ni, sumber cahaya ni, cikgu ubah kedudukan sumber cahaya dia. Tengok apa yang berlaku. Okey, sekiranya kamu ubah kedudukan sumber cahaya, pada awalnya kamu lihat ya, objek yang sama, cikgu letak pada kedudukan yang sama. Objek yang sama pada kedudukan yang sama. Cikgu tak ubah. Cikgu malarkan kedudukan objek. Kamu lihat, tapi cikgu ubah kedudukan sumber cahaya. Apabila cikgu arahkan sumber cahaya daripada arah sebelah kiri sini, dia akan membentuk bayang-bayang seperti bintang. Dan jika cikgu ubah sumber cahaya arah sebelah kanan macam ni, dia akan membentuk bentuk macam ini pula. Nampak? Bentuk bayang-bayang berubah apabila kedudukan sumber cahaya diubah. Cikgu ulang lagi sekali. Bentuk bayang-bayang berubah apabila kedudukan sumber cahaya diubah. Okey, kita sama-sama buat ulang kaji untuk hari ini. Kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Ada dua, iaitu jarak antara objek dengan sumber cahaya dan jarak antara objek dengan skrin. Macam gambar tadi, manakala untuk faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang pun ada dua, iaitu ini mempengaruhi bentuk, yang ini mempengaruhi saiz. Untuk bentuk, faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang adalah orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya. Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.